Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak bincang tentang cara untuk menentukan nilai pemboleh ubah. Okay, masih lagi dalam bab 3. Kita sudah belajar cara untuk membentuk rumus dan kita sudah belajar cara untuk menukar perkara rumus. So, untuk hari ini kita nak tentukan nilai pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah tu apa maksudnya? Huruf ni. Huruf ni kita sebut sebagai pemboleh ubah. Okay, kita tengok contoh 4. Okey, diberi satu persamaan 7T tolak 5U. Okey, dia untuk soalan A, dia minta kita cari nilai W apabila 7T adalah 3 dan U adalah negatif 2. Okey, cara dia mudah saja, kita hanya perlu masukkan nilai. Okey, so 5U, masukkan nilai negatif 2. Okey, sampai dekat part sini, tekan saja kalkulator. Okey, kamu akan dapat jawapan 31. Okey, selesai. Itu maksud dia nilai W. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, kita masih lagi diberi rumus yang sama, okey, ataupun persamaan yang sama. Okey, tapi dia minta kita cari nilai T. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Kita jadikan T sebagai perkara rumus dahulu. Okey, jadi caranya cikgu nak ubah ke semua ni pergi ke sebelah kiri. Okey, kemudian cikgu pindahkan dulu yang boleh dipindahkan. Yang boleh dipindahkan ialah negatif 5U. Okey, 7T stay. W negatif, lompat pagar akan jadi positif. Okey, kemudian cikgu tinggalkan T di sebelah. Cikgu pindahkan 7. 7 darab dengan T. Jadi, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi 7. Okey, jadi barulah kita masukkan nilai. Okey, nilai T sama dengan W15. Okey, dan U kita adalah 4. Okey, selesai. Selesaikan, tekan kalkulator. So, kita akan dapat 15 tambah 20 per 7, 35/7. So, kita akan dapat jawapan akhir ialah 5. Okey, mudah saja kan? Kita tengok contoh 5. Okey, contoh 5, kita diberi M1/4 Q P tolak Q kuasa 2. Maaf, salah sebut. Okey, M sama dengan 1/4 dalam kurungan P tolak Q kuasa 2. Okey, dia suruh kita cari nilai Q. Okey, Q kita berada di sini. Jadi, sama juga kita jadikan Q sebagai perkara rumus. Okay, jadi cikgu nak buat teknik yang sama, cikgu nak ubah ke semua ini ke sebelah kiri. Okey. Dan kita letak M di sebelah kanan. Okey, jadi kita tengok apa yang kita boleh ubah. Ingat dalam kurungan jangan kacau, kita kacau yang di luar kurungan dahulu. So, cikgu nampak 1/4 ni cikgu boleh pindahkan. Okey, jadi cikgu tulis dulu apa yang cikgu tinggalkan. Okey, kemudian kita tulis apa yang kita pindahkan. 4 bahagi 1/4. Okey, jadi pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Jadi 4 darab M. Okey, lepas tu kita tengok lagi apa yang di luar bracket. Okey, di luar bracket kita ada kuasa 2. Okey, jadi kita pindahkan kuasa 2. Okey, kita tinggalkan P tolak Q. Okey, so bila kita pindahkan, kita akan dapat punca kuasa. Begitu. Okey, selepas itu, kita tengok apa lagi yang kita boleh pindahkan. Kita pindahkan P sebab kita nak Q di sini kan. Okay, tinggalkan negatif Q. Okey, P apabila kita pindahkan, kita akan dapat negatif P. Okey, masih lagi belum selesai sebab kita ada negatif. Okey, negatif di sini ialah darab dengan Q. Okey, jadi bila cikgu pindahkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi negatif. Tapi bahagi negatif ni salah dari segi matematik. Sebenarnya dia bahagi dengan negatif 1. Okey, tapi yang penting kamu tahu kalau negatif ni maksudnya kita hanya darabkan saja. So, kita akan dapat negatif 4M. Okey, negatif darab dengan negatif P, kita akan dapat positif P. So, barulah selesai kita punya
pertukaran perkara rumus. Okey, jadi kita terus gantikan. Kita tengok balik pada soalan, berapa nilai M dan nilai P. Nilai M kita adalah 16 dan nilai P kita adalah 3. Okey, kita gantikan sahaja. 16 punca kuasa tambah 3. Okey, untuk step ini tekan saja kalkulator. Okey, macam cikgu tak ada kalkulator, cikgu kena kira manual. Okey, 16 ada 4, 64 tambah dengan 3. Okey, lepas tu kita selesaikanlah. Okey, 64 punca kuasa dapat negatif 8 tambah 3. Okey, jadi kita hanya perlu selesaikan, kita akan dapat jawapan negatif 5. Okey, begitu sahaja cara untuk kita selesaikan. So kita dah dapat dah nilai Q. Mudah kan? Okey, so itu sahaja untuk cara kita menentukan pemboleh ubah. Okey, sekarang ni cikgu nak pergi kepada subtopik yang terakhir, iaitu penyelesaian masalah. Okey, sebenarnya apa yang kita dah belajar, tukar membentuk perkara rumus, tukar perkara rumus, menentukan nilai pemboleh ubah. Okey, semua ni kita akan apply untuk penyelesaian masalah. Okey, so kita tengok apa masalah kita. Okey, masalah dia, dia beri kita satu situasi di mana ayam goreng di kantin sekolah. Okey, harga seketul ayam ialah 2 kali ganda sebungkus roti. Okey, dengan wang RM sebanyak RM5, Azman boleh membeli 2 bungkus roti dan seketul ayam. Okey, so baki yang ada RM1. Okey, jadi jika Azman bawa RM12, berapa ketul ayam goreng yang dapat dibeli dengan jumlah bilangan roti yang sama? Okey, bila jumpa soalan macam ni, kita kena bertenang. Okey, kita cuba cari apa yang kita tak tahu. Okey, so kita tengok apa kita punya goal dulu. Kita punya goal ialah dia kata kalau Azman bawa RM12, berapa ketul ayam yang dia boleh beli dengan 2 roti. Kan? 2 roti kan? Sekejap, cikgu lukis roti. Okey, 2 roti. Okey, jadi dengan RM12, berapa ketul ayam dan juga berapa ketul roti. Okey, sekarang ni masalah kita ialah kita tak tahu berapa harga ayam dan berapa harga roti. Yang kita cuma tahu dia punya nisbah sahaja. Dia kata 2 kali ganda. Okey, so kita cuba, kita tak boleh pakai nombor lah. Kita kena pakai huruf. Okey, jadi kita buat harga. Okey, kita cuba assume lah. Okey, harga ayam berapa? Okey, harga roti berapa? Okey, harga roti ialah cikgu letak satu pemboleh ubah. X, contoh. Okey, kemudian harga ayam pula 2 kali ganda harga roti. Jadi 2X. Kan? Lepas tu dia kata sekiranya kalau dia beli ayam 1 dan roti 2, baki yang dia dapat RM1 kalau dia bawa RM5. Jadi dekat situ sebenarnya kita boleh cari nilai X dengan menggunakan pernyataan di atas. Okay, jadi kita cuba buat. Kalau RM RM5, tolak RM RM1, kita boleh dapat 1 ketul ayam dan juga 2 bungkus roti. Jadi dekat sini kita boleh cari berapa nilai X kan? 5 tolak 1 kita akan dapat 4. 2X tambah 2X kita akan dapat 4X. Jadi X nilai dia adalah 1. Jadi dekat sini kita boleh dapatlah harga ayam ialah RM 2 darab 1. 2 darab 1. So RM RM2. Harga roti pula ialah RM RM1 saja. Jadi kita boleh kira lah. Kalau RM RM12,
Okay, berapa ketul ayam yang dia boleh beli. Dan juga dia nak beli 2 roti. Jadi kita tolaklah, roti dia nak beli 2. Jadi roti RM1. RM2. Dan tolak ayam. So tinggallah harga duit yang kita tinggal lagi RM10. Okay, jadi ayam seketul RM2. Jadi RM10 bahagi dengan RM2. So dapatlah berapa ketul ayam yang dia boleh beli, iaitu 5 ketul. Okey. Untuk soalan ni kita kena bertenang. Okey. Sebab soalan tidak akan berulang soalan yang sama. Okey, jadi kalau cikgu ajar kamu teknik ini sekalipun, cikgu hanya boleh membuka minda sahaja. Okey, jadi kamu kena train hard dekat dalam buku teks ni. Ada banyak soalan penyelesaian masalah. So, tolong ambil inisiatif untuk jawab semua. Okey. Itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu harap kamu dapat memperoleh kefahaman. Kita dah habis bab 3. So, kita akan sambung nanti dengan bab 4.